Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina wa rasulina wa syafi'ina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dzakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'd. Ayah ibu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Seperti biasa, untuk yang pertamanya bersama-sama kita meninggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kepada kita nikmat kehidupan untuk bersama-sama kita dapat terus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, bersama-sama juga kita meninggikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang, dan juga Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita dapat berhimpun, untuk bersama-sama kita dapat berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberadaan dan juga perhimpunan kita pada malam ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan sebahagian daripada amal-amal yang soleh dan mudah-mudahan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga memohon dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, mudah-mudahan nikmat kita dapat hadir ke majlis ilmu ini, mudah-mudahan kita dapat sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan, ada di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Di hari akhirat, manusia yang akan menyesal dan manusia yang akan rasa rugi. Manusia yang cukup menyesal di hari akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua jenis kumpulan manusia. Ada dua kumpulan manusia yang akan cukup menyesal di hari akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun amkanahu talabal ilmi fid dunya falam yatlubuhu. Iaitu golongan yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia kesempatan untuk mengaji, berikan kepada dia peluang untuk faham agama, berikan kepada dia di atas muka bumi ni kesempatan, ruang, untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Falam yatlubuhu, tapi dia tak main mengaji. Golongan yang pertama ni, kata Nabi SAW, di hari akhirat kelak dia akan jadi orang yang cukup rugi, kata Nabi SAW. Ni kumpulan yang pertama, tuan-tuan. Ada kesempatan main mengaji, tuan-tuan. Kerana boleh hadir menuntut ilmu agama ni, tuan-tuan, boleh main mengaji ni, tuan-tuan, sekali je waktu kita hidup. Mati nanti, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak guna dah nak menyesal pun. Tak guna dah kita nak menyesal. Setiap hari Jumaat, tuan-tuan, setiap hari Jumaat, imam kita akan baca di dalam surah As-Sajadah. Imam akan baca di dalam surah As-Sajadah. Tahu tak, tuan-tuan, di dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu wa taala merekodkan pengaduan ataupun penyesalan
orang-orang yang tak gunakan kesempatan hidup di atas muka bumi ni untuk kenal agama Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun bahasa kita ni tak ambil kesempatan ni untuk main mengaji ni, menuntut ilmu, perbetulkan ibadah ni, Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan kekesalan mereka di dalam Al-Quran. Sebagaimana biasa imam baca pada subuh Jumaat di dalam surah As-Sajdah pada ayat yang ke-12, tuan-tuan. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni Allah SWT, tuan-tuan, rakam penyesalan mereka ni bila mana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala mereka sebut apa dia? Rabbana absarna, ya Allah hari ini baru kami tahu, ya Allah hari ini kami telah melihat, ya Allah, wa sami'na, hari ini kami dah betul-betul dengar, ya Allah, tolong ya Allah, farji'na, tolong kembalikan kami, kembalikan kami. Nak buat apa dia, tuan-tuan? Na'mal salihah, kami nak kembali beramal soleh. Tapi boleh balik tak, tuan-tuan? Tak boleh balik dah. Sebab itulah kesempatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni boleh main, boleh duduk dalam majlis ilmu ni satu nikmat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan ia berkekalan nikmat ni, berkekalan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, insya-Allah. Itu golongan yang pertama, tuan-tuan. Golongan yang kedua kata Nabi SAW, warajulun. Kumpulan yang kedua ni kata Nabi SAW, warajulun 'allama ilma fantafa'a bihi man sami'a minhu dunah. Iaitu kumpulan yang kedua yang turut menyesal juga, tuan-tuan. Iaitu adalah di atas muka bumi ni pagi petang mengajak orang. Pagi petang mengaji. Pagi petang dia mengajar orang kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, kuliah asar, kuliah maghrib, mengajak, tuan-tuan. Sehingga apa dia, tuan-tuan? Kata Nabi SAW, fantafa'a bihi man sami'a minhu, sehingga manusia yang lain yang main mengaji dengan dia ni, orang beramal dengan ilmu dia. Tetapi apa dia, tuan-tuan? Tetapi dia pula, orang yang mengajak ni, dia tak beramal dengan ilmu dia. Boleh faham, tuan-tuan? Golongan yang kedua ni kena pada ustaz, tuan-tuan. Golongan pada asatizah. Golongan yang mengajar pagi, petang, siang, malam, tetapi orang dia beramal dengan ilmu yang dia order bagi. Tapi dia pula tak beramal dengan ilmu yang dia ajar. Dia suruh orang buat solat sunat, tapi dia tak buat solat sunat. Dia suruh orang rajin berzikir, tapi dia tak berzikir. Ini juga golongan yang kedua kata Nabi SAW yang turut menyesal apabila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tak termasuk daripada dua golongan yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, insya-Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pada malam ini sedikit sahaja, insya-Allah, tuan-tuan, pada malam ni kita sambung perbicaraan kita seperti biasa. Pada hari Ahad minggu yang ketiga kita akan buka kitab Kekeliruan Umat, inilah jawapannya, yang disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Joy hafizahullahu taala anhu. Baik, insya-Allah pada malam ni, tuan-tuan, kita sambung perbicaraan kita pada muka surat yang ke-156. 156. Baik, tuan-tuan yang mana ada kitab tengok muka surat 156. Yang tak ada kitab jangan tidur, ya. InsyaAllah, tuan-tuan. Esok kita berhenti lah, tuan-tuan. Kita ngaji lama dah, tuan-tuan, macam biasa, tuan-tuan. Kalau boleh kita berkitab lah, tuan-tuan. Muka surat 156. 156. Kita masih lagi pada bab yang berbicarakan berkaitan dengan isu khilafiyah. Berkaitan dengan, kita telah masuk pada bab fiqh. Pada pertemuan yang lepas kita dah selesai dah berbicara berkaitan dengan soal akidah. Jadi pada malam ni kita telah masuk pada bab fiqh, iaitu khilaf di kalangan para ulama daripada sudut fiqh. Pada pertemuan yang lepas, pada bulan lepas, kita telah membicarakan pada perkara yang ketiga, iaitu bagaimana ulama berkhilaf ketika mana meletakkan tangan selepas takbiratul ihram. Allahu akbar. Letak di mana? Kita dah tengok dah pada pertemuan yang lepas. Menurut mazhab Hanafi dan juga Hambali berada di bawah pusat. Pegangan kita mazhab Syafi'i berada di atas pusat dan juga di bawah dada. Dan juga bagi mazhab Maliki mereka melepas. Mereka melepas kedua-dua tangan.
Bagi yang meletak di dada ni tuan-tuan pun ada juga. Tapi mereka berpegang kepada hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah. Tapi hadis tu ulama mengkategorikan sebagai hadis dhaif, diletak kat dada tu tuan-tuan. Itu tak pernah tu yang disebutkan dalam kitab ni isu khilaf. Tapi pegangan kita rata-rata masyarakat kita yang bermazhab Asy-Syafi'i, ketika mana selesai takbiratul ihram, tangan yang kita letak iaitu adalah di bawah dada dan juga di atas pusat. Dan bagaimana meletak tangan ni ada 3 cara. Pertama melagu ni tuan-tuan. Macam ni pun boleh. Ni ada hadis dia. Cara yang kedua iaitu adalah letak pada pergelangan tangan pun boleh juga. Ataupun cara yang ketiga pegang macam ni, boleh. Ni selalu budak-budak lah. Budak-budak selalu pegang terus macam ni. Tapi jarang kita nampak buat macam ni. Tapi boleh nak cerita boleh. Itu juga sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Ni kita dah bicara dah pada pertemuan yang lepas selesai. Pada malam ni tuan-tuan kita masuk perbicaraan yang baru pada perkara yang keempat. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi kitabihi fid darain amin. Kata muallif, cara naik daripada sujud ke rakaat yang seterusnya. Soalan, apakah pandangan fuqaha tentang cara merapatkan kedua-dua tangan seperti orang yang membuat adunan tepung, ajin, ketika mana naik daripada sujud ke rakaat yang seterusnya? Ini pun termasuk isu khilaf tuan-tuan. Iaitu adalah keadaan di situ juga ada sunnah Nabi SAW, ada hadis. Namun ada beberapa ulama yang mempertikaikan hadis. Sebab itulah isu ni disebutkan sebagai isu khilaf. Iaitu apa dia tuan-tuan? Iaitu bicara pada perkara yang keempat ini, kita membicarakan berkaitan dengan isu ajin. Ajin tuan-tuan. Al-ajnu, alif lam ain jim nun. Al-ajnu, ajnu. Al-ajnu ni sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Iaitu keadaan apa dia tuan-tuan? Iaitu adalah keadaan ketika mana kita nak naik pada rakaat yang seterusnya. Ada beberapa keadaan. Sebab itulah tuan-tuan, ni sunnah jangan kita tinggal. Tambah-tambah lagi tuan-tuan sebagai jemaah Masjid Sultan Azlan Shah yang mengajak pula tuan imam. Tuan-tuan jangan tinggal sunnah ni tuan-tuan. Kalau boleh kita pakat-pakat daripada kita ni buat. Sunnah ni ajin, iaitu apa dia? Keadaan ketika mana kita selesai daripada sujud yang kedua. Setengah orang tinggal sunnah ni tuan-tuan, dia terus naik. Bukan kata salah tuan-tuan, tak batal solat. Tak batal solat, tapi perbuatan tersebut makruh kerana dia meninggalkan sunnah Nabi SAW. Di situ ada sunnah Nabi iaitu adalah al-ajnu. Ajnu ni dalam bahasa Arab disebutkan sebagai adunan tepung. Maksudnya apa dia? Kena tekan tangan tu tuan-tuan. Tekan tangan tu ke tanah ataupun ke lantai, tekan naik. Itu disebutkan sebagai ajin. Itu juga sebahagian daripada sunnah Nabi SAW apabila nak naik pada rakaat yang seterusnya. Daripada rakaat yang pertama naik rakaat yang kedua, ataupun daripada tahiyat awal naik rakaat yang ketiga, ataupun daripada rakaat yang ketiga naik rakaat yang keempat. Sunnah di situ tuan-tuan itu adalah kita melakukan ajin. Ajin ni dia ada dua. Cara kita menekan ni dia ada dua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama iaitu adalah kita menekan. Ketika mana kita selesai daripada sujud yang kedua tuan-tuan, jangan terus bancik. Kita duduk istirahat. Tapi duduk istirahat dia tak lama tuan-tuan. Dia tak lama, dia duduk sekejap kemudian baru melakukan ajin. Ketika mana sujud kita duduk. Ketika mana duduk tu, kita duduk sekejap, tak ada apa bacaan pun tuan-tuan. Itu disebutkan sebagai duduk rehat-rehat istirahat. Jadi ketika mana selesai saja duduk istirahat, kita melakukan ajin sebelum kita naik rakaat yang kedua sebagai contoh. Naik rakaat yang kedua. Ajin ni macam mana? Kita menekankan. Boleh faham? Boleh nampak tuan-tuan? Ajin ni, kita tekan. Kita buat contoh juga tuan-tuan. Aku tak nampak.
Kalau kita buat sujud sejadah, buat sujud sejadah, imam buat sujud sejadah tuan-tuan, imam buat sujud sejadah, Allahu Akbar. Kita kemana imam selesai buat sujud sejadah, kita selesai buat sujud sejadah, kita naik. Waktu kita naik tu tuan-tuan, ajin tak ada di situ. Sebab apa dia? Sebab kita bukan nak naik rakaat seterusnya, kita masih lagi rakaat yang pertama. Jadi kita kembali selesai saja kita sujud sejadah, kita terus bangkit. Sujud sejadah yang tu baru terus bangkit tuan-tuan. Sebab tu bukan di situ tak ada sunnah ajin di situ. Boleh dapat tuan-tuan. Jadi yang bab pada perkara yang keempat ni, ulama khilaf bagaimana kedudukan tangan tu. Pandangan yang paling afdal yang mengatakan sunnah Nabi SAW iaitu adalah macam ni, ditekan, duduk istirahat, kemudian kita tekan. Ada pandangan mengatakan menggenggam. Menggenggam kita tak pegang sebab dia hadis dhaif. Bagi mazhab Maliki dia pegang. Dan kesilapan yang berlaku tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang nak buat ajin juga tuan-tuan. Dia dah sujud, kemudian dia duduk istirahat, tetapi dia tak pegang tuan-tuan. Dia tak pegang di sini. Dia buat apa dia? Dia pegang lutut tu. Ni dia pegang lutut, dia pegang macam ni. Yang ni pun kesilapan juga tuan-tuan. Boleh nampak tuan-tuan? Itu kesilapan yang dilakukan sebahagian daripada orang yang melakukan solat. Dia meninggalkan sunnah Nabi SAW, iaitu adalah ajin. Pada bab ni lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita membicarakan salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Ketika mana naik pada rakaat yang seterusnya, jangan kita meninggalkan sunnah tersebut, iaitu disebutkan sebagai al-ajnu. Al-ajnu ni disebutkan sebagai orang yang sedang mengadun tepung. Tekan tepung, selalu orang buat roti canai tuan-tuan. Duk tekan tu. Maksudnya apa dia? Kena tekan tangan tu tuan-tuan. Tekan tersebut adalah sebahagian daripada sunnah Nabi SAW. Boleh nak tuan-tuan? Kemudian kita tengok dalil. Apa dalil yang mengatakan bahawa ajin ini sebahagian daripada sunnah Nabi SAW? Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq Al-Harbi. Beliau mengatakan kana ya'jidu fi salati ya'tamidu ala yadayhi idza qama. Adalah Rasulullah SAW bertakjin di dalam solat dengan menumpukan atas kedua-dua tangannya ketika baginda Nabi SAW bangkit ke rakaat yang seterusnya. Itu hadis-hadis dia banyak tuan-tuan. Cuma berkaitan dengan status hadis inilah yang ulama khilaf. Jadi sunnah Nabi SAW iaitu adalah ketika mana kita naik pada rakaat yang seterusnya, jangan kita meninggalkan ajin ni. Dan juga saya sebut juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana daripada kita sujud yang kedua, sebelum kita pindah pada rakaat yang seterusnya, ada beberapa sunnah di situ, kalau boleh jangan tinggal. Di antaranya ajin tadi. Ajin tadi, itu yang pertama. Sunnah yang kedua juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu adalah takbir intiqalat. Takbir intiqalat. Takbir intiqalat ni iaitu adalah takbir perpindahan. Dia adalah sunnah hai'ah. Dia adalah sunnah, dia bukan rukun. Sebab tu disebutkan sebagai sunat. Dia sunat saja tuan-tuan. Yang tuan imam sebut daripada sujud naik pada rakaat yang seterusnya, Allahu Akbar. Itu sunat tuan-tuan. Jangan tinggal yang tu. Kadang-kadang kita sebagai makmum ni, kita imam dah buat, apa kena buat dah. Kita pun senyap je. Rugi tuan-tuan. Itu sunat juga tuan-tuan buat.
Ya, tapi janganlah sebut kuat-kuat. Ya, sebut slow bagi dengar pada telinga kita saja. Allahu akbar. Ni Nabi buat. Sebut juga tuan-tuan Allahu akbar. Walaupun imam dah buat. Walaupun imam dah sebut dah takbir intiqalat tu Allahu akbar, kita pun ikut imam juga Allahu akbar. Tuan-tuan. Dan sebut takbir intiqalat ni juga tuan-tuan pun jangan kita buat silap juga. Takbir intiqalat ni ada sebahagian orang ni, dia dah sempurna rukun baru Allahu akbar. Ini pun silap. Ni kadang-kadang imam pun buat, kita sebagai makmum pun kadang-kadang buat juga. Takbir intiqalat ni iaitu adalah ketika mana berlakunya pergerakan Allahu akbar. Itu yang sepatutnya dilakukan. Bukan dia dah senyap dia bangkit Allahu akbar, dah berdiri tegak baru Allahu akbar, ataupun dah rukuk baru Allahu akbar. Ni kesilapan, salah tuan-tuan. Kerana takbir intiqalat dibaca ketika mana berlakunya pergerakan, bukan apabila telah selesainya pergerakan. Boleh faham tuan-tuan? Ni takbir intiqalat ni pun juga di antara sunnah Nabi SAW yang jangan kita tinggal. Ketika mana kita nak naik pada rakaat yang seterusnya. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selesai pada perkara yang keempat. Kemudian kita tengok di antara isu khilaf perkara yang kelima, iaitu berkaitan dengan isu menggerak-gerakkan jari ketika mana tasyahud. Menggerak-gerakkan jari ketika mana tasyahud. Biasa tuan-tuan. Ni ada setengah orang ni tengah tasyahud ni dia bergerak-gerak. Ni ada setengah orang. Saya mengajar bab ni tuan-tuan, dia ada orang buat macam ni tuan-tuan. Dia buat bulat macam ni tuan-tuan. Ada seorang jemaah tegur, biasalah ustaz nak pilihan raya ustaz, dia buat bulat tu. Musim pilihan raya tu. Saya kata tak ada kena-mengena dengan pilihan raya. Tapi dia buat bulat ni, mungkin dia mengaji dengan, tak tahulah dia mengaji dengan siapa. Tapi ada setengah orang memang kita ada perasan, dia bergerak macam tu, dia macam tu. Baik, sebab tu kita nak tengok pada perkara yang kelima ni, apa perbahasan ulama' berkaitan dengan hukum menggerak-gerakkan jari ketika mana tasyahud. Tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Soalan kata muallif, apa pandangan fuqaha mengenai seseorang yang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika mana tasyahud? Jawapan, di dalam mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i, sunat kita mengangkatkan jari telunjuk ketika mana mengucapkan kalimah illallah dan terus diangkat tanpa menggerak-gerakkannya sehingga berdiri untuk tahiyat awal dan sehingga mengucapkan salam dalam tahiyat akhir dengan membengkokkan sedikit jari telunjuk sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Numair Al-Khazza'i. Hadisnya adalah seperti berikut daripada Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, katanya, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bis-sabbabah la yuharrikuha wa la yujawizu basaruhu isyaratahu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggerak-gerakkannya dan tidak melampaui pandangan baginda di atas isyaratnya. Dalam hadis ini yang di dalam mazhab kita pegang apa dia, bahawa ketika mana tahiyat akhir ataupun ketika mana mengangkat jari ini ada dua. Pertama, tidak menggerak-gerakkannya. Ini dalam mazhab kita, tak gerak, angkat tak gerak. Pertama. Dan yang kedua, ketika mana kita mengangkat jari ni, sunnah Nabi SAW daripada kita tengok tempat sujud terus kita melihat pada jari. Ini sunnah. Mengangkat jari terus kita melihat kepada jari dan kita tidak melihat pada tempat sujud dah sampai salam tuan-tuan. Boleh tuan-tuan? Apa hikmah angkat jari tuan-tuan? Sebelum kita tengok perbezaan ulama di antara menggerak-gerakkan jari ni tuan-tuan, apa hikmah kita mengangkat jari? Di sini ada 3 hikmah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang pertama apa dia? Hikmah yang pertama, mengangkat jari ketika mana tahiyat, dia merupakan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi tuan-tuan. Bermaksud siapa yang tak angkat, solat dia tetap sah, tetapi dia tak dapat pahala sunnah Nabi SAW, rugi. Dia meninggalkan fadilat yang cukup besar sebab Nabi buat. Itu sunnah itu hikmah yang pertama.
Hikmah yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jari tunjuk ini hanya diangkat oleh Nabi SAW ibu-ibu hanya di dalam solat. Nak menunjukkan apa dia? Jari ini merupakan jari yang cukup mulia. Jari ini ditunjukkan kepada asyhadu an la ilaha illallah, diangkat hanya di dalam solat tuan-tuan. Hanya diangkat di dalam solat. Dan di luar solat Nabi SAW tidak pernah menunjukkan kepada manusia dengan jari macam ni. Boleh tengok di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi menyebutkan ketika mana Rasulullah SAW memanggil para sahabat, Rasulullah dengan menunjukkan apa dia? Kamu. Rasulullah tak tunjuk macam ni. Rasulullah tunjuk macam ni, kamu. Tunjuk macam ni, kamu sini. Sini. Rasulullah menunjuk kepada para sahabat dengan cara macam ni tuan-tuan. Itu Nabi lah tuan-tuan. Tapi kalau kita orang tua-tua kita ajak macam ni. Macam ni. Ni sebutkan pada al-adatul muhkamah, kita berbalik kepada adat kita. Adat kita menunjuk macam ni sopan, adab baik. Kenapa tak tunjuk macam ni? Tunjuk macam ni menandakan seseorang itu adalah sombong. Macam ni. Maksudnya tak beradab tunjuk macam ni. Sebab ini jari ni adalah jari yang mulia, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam solat sahaja. Sebab itulah jari ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat macam ni saja. Dan andai kata tuan-tuan jari ni hilang, jari ni hilang tuan-tuan, jari telunjuk hilang, terputus, tercabut, apa-apa je lah tuan-tuan. Jari ni hilang, boleh tak kita nak gantikan jari ni tuan-tuan? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kalau jari terputus lah, tak boleh nak ganti. Nak angkat macam ni ke? Nak angkat macam ni ke? Lain macam pula lah. Nak angkat macam ni ke? Nak angkat macam ni ke? Tak boleh tuan-tuan. Kalau jari ni putih-putih tak ada angkat dah jawab. Dalam tahiyat hanya jari ni saja tuan-tuan. Jari ni saja. Nak menunjukkan cukup mulia jari ni. Jari telunjuk. Itu hikmah yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga tadi saya sebut, jari telunjuk ini adalah satu-satunya jari yang diangkat oleh Nabi SAW, tidak pada jari-jari yang lain. Kalau jari ni hilang, hilanglah. Tak adalah diangkat pada jari-jari yang lain. Itu hikmah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diangkat jari telunjuk. Dan juga ketika mana tahiyat akhir juga tuan-tuan, dalam keadaan sebelum kita masuk kepada pergerakan jari ni tuan-tuan, ada 3 keadaan ketika mana kita tahiyat akhir, kedudukan jari kita ni. Kedudukan jari kita ni ada 3 keadaan yang boleh kita buat. Keadaan yang pertama adalah kita genggam. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita genggam terus tuan-tuan. Kita genggam terus. Ni keadaan yang pertama boleh buat. Ataupun keadaan yang kedua ni, yang ni saya biasa buat. Saya duduk mengaji dengan guru dulu macam ni. Ni saya lah tuan-tuan, suka hatilah tuan-tuan nak buat yang mana tuan-tuan selesa lah. Yang pertama genggam terus semua. Yang kedua macam ni. Macam ni disebutkan sebagai khamsah. Salasin wa khamsah. 3, 5 ni tuan-tuan. Macam ni. Boleh kita letak, kita angkat jari. Ini keadaan yang kedua. Ataupun keadaan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu jari ni kita angkat menegak sekali. Dibengkokkan sedikit, jari angkat macam. Boleh nampak ke tuan-tuan? Itu yang keadaan yang ketiga. Ni jari, ibu jari ni. Tadi yang pertama kita genggam. Yang kedua macam ni, jari tengah ni dia bertembung dengan ibu jari. Yang kedua. Dan yang ketiganya, ibu jari ni dibengkokkan sedikit ketika mana tahiyat ni. Dia macam ni. Tuan-tuan tak nampak, tuan-tuan tengok video boleh lah tuan-tuan. Ni dekat si video lah. Siapa suruh duduk jauh-jauh. Ni tuan-tuan, tu yang ketiga. Ibu jari ni dibengkokkan sedikit macam ni. Itu yang ketiga. 3 cara tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala boleh kita lakukan. Baik, kita melihat perbahasan ulama, pandangan ulama berkaitan dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika mana tasyahud. Baik, di dalam hadis ni, di dalam perbahasan kitab ni panjang. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, kana sallallahu alaihi wasallam yushiru bi asba'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika mana berdoa, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menggerak-gerakkan jari.
Jadi dua hadis yang kita baca tadi tuan-tuan adalah dalil di dalam mazhab kita bahawa ketika mana tahiyat tasyahud ni jari tidak digerak-gerakkan. Jari tidak digerak-gerakkan. Bahkan dalam mazhab kita kalau jari ni digerak-gerakkan, hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Sebab apa dia makruh tuan-tuan? Sebab dia menghilangkan fokus. Bayangkan tuan-tuan, kita tengah solat tiba-tiba orang sebelah duk gerak-gerak macam ni. Agak kita tengok tuan-tuan. Apa benda duk goyang macam tu tuan-tuan. Benda duduk main tu. Jadi menghilangkan fokus kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 4 minit lagi. Menghilangkan fokus kita. Sebab itulah dalam mazhab kita menggerak-gerakkan jari adalah makruh, tak boleh. Baik, di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebut secara ringkas nak isyarah. Iaitu kita tengok pandangan 4 mazhab berkaitan dengan bagaimana keadaan jari ketika mana tasyahud, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Baik, bagi mazhab Hanafi, saya sebut ni apa dia tuan-tuan? Saya sebut lepas ni, kalau kita nampak ada orang buat macam ni, jangan duk berkali, jangan duk tegur, sebab ni isu khilaf. Ni isu khilaf. Jadi kita tengok mazhab Hanafi, iaitu apa dia tuan-tuan? Ni lutut lah tuan-tuan. Lutut. Bagi mazhab Hanafi, mereka melepaskan semua tangan. Mereka melepaskan semua tangan. Waktu bila angkat jari ni tuan-tuan? Ketika mana syahadah, asyhadu an la ilaha, kata nafi tu, asyhadu an la, perkataan la tu, asyhadu an, dia angkat la ilaha illallah. Lagu tu je mazhab Hanafi. Ni dia letak di sini, asyhadu an la ilaha illallah, tak angkat dah sudah. Sampai ke salam tak angkat dah. Dia angkat sedikit ketika mana la gitu je, la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, sampai ke sudah tak angkat dah. Itu bagi mazhab Hanafi. Tuan-tuan nampak orang macam tu bermaksud mungkin dia berpegang kepada pandangan mazhab Hanafi. Bagi mazhab Maliki tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mazhab Maliki iaitu adalah disebutkan sebagai yaminan wa shimalan taharrukan latifa. Mereka menggenggam tangan daripada awal at-tahiyyah, mereka akan menggerakkan. Bagi mazhab Maliki mereka gerak. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazhab Maliki. Kanan kiri sampai ke sudah sampai habis. Bagi mazhab Maliki, daripada awal at-tahiyyah tu sampai habis dia menggerakkan. Bagi mazhab Maliki. Bagi kita mazhab Asy-Syafi'i, waktu bila asyhadu an la ilaha illa tu, illallah, time tu kita baru kita angkat. Bagi mazhab kita lah, insya-Allah tu rata-rata kita biasa buat dah. Itu mazhab kita. Bagi mazhab Hambali tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengangkat jari ni ketika mana lafzul jalalah. Ini mazhab yang keempat, mazhab Hambali. Mereka mengangkat jari ni ketika mana lafzul jalalah. Sebagai contoh apa dia? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam tu. Boleh faham tuan-tuan? Itu bagi mazhab Hanafi. Masing-masing ada hujah masing-masing lah. Cuma di dalam kitab kita ni lebih tertumpu kepada di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi pokoknya apa tuan-tuan? Kesimpulannya, menggerak-gerakkan jari ketika mana tasyahud, hukum dia adalah makruh di dalam mazhab kita. Bermaksud jangan buat. Bila disebutkan makruh, bermaksud dia menghilangkan fadilat tasyahud. Setiap pergerakan kita ni dia ada pahala dia. Dia ada pahala dia. Kita duduk iktidal ada pahala, kita duduk tahiyat dia ada pahala, angkat jari ni pun dia ada pahala. Bila dia menggerak-gerakkan pandangan di dalam mazhab kita, hukum dia adalah makruh, tak dapat pahala, menghilangkan fadilat. Boleh tak tuan-tuan? Cukup setakat itu pertemuan kita pada malam ni tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita pada perkara yang kelima, insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan tengok apa hukum menyapu muka selepas salam. InsyaAllah itu akan pertemuan akan datang insyaAllah.
Cukup saya kata pertemuan kita pada malam ni, mudah-mudahan Allah SWT kurniakan rezeki kefahaman beragama kepada kita, dan juga mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal, menghidupkan serta memperjuangkan segala ajaran dan juga sunnah Nabi SAW di dalam kehidupan kita. Terima kasih tuan-tuan atas kehadiran dan juga perhatian serta tidak tidur tuan-tuan. Alhamdulillah, terima kasih banyak tuan-tuan. Jazakumullahu khairan jaza. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi